Kita akan berbincang berkenaan dengan pakej bantuan permai yang pastinya kita ketahui terdiri daripada 22 inisiatif dengan 3 matlamat utama. Dan kita akan bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video Encik Johan Mahmud Merican, Pengarah Belanjawan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia untuk mengulas lanjut berkenaan dengan bantuan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Sihat ya, Encik Johan? Oh, sihat. Baik, Encik Johan, terima kasih meluangkan masa. Mungkin kita sedikit sebanyak memberikan gambaran penuh lah bagi penonton dan juga rakyat Malaysia berkenaan dengan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia, lebih dikenali sebagai permai. Bagaimana ini boleh membantu lagi kelangsungan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia, Encik Johan? Okay, terima kasihlah pihak MHI untuk mengundang saya pada pagi ini. Dengan peningkatan kes COVID secara mendadak demi keselamatan dan kesihatan rakyat, kerajaan memangnya tiada pilihan daripada mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan dan Darurat. Namun dengan pelaksanaan PKP, pergerakan dan aktiviti harian terkawal dan banyak aktiviti ekonomi tak dapat beroperasi. So dengan itu terjejaslah mata pencarian ramai, terutamanya mungkin perniagaan kecil. Dan dengan itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun dinamakan Permai. Permai melibatkan penambahbaikan beberapa langkah sedia ada seperti awalkan bayaran bantuan kebajikan dan juga beberapa langkah bantuan baru. Antara objektif Permai yang utamanya ialah untuk memastikan kita memerangi wabak COVID, memastikan bahawa terdapat sumber mencukupi untuk keberkesanan sistem kesihatan awam serta untuk menggerakkan program vaksin yang akan dilaksanakan tahun ini. Keduanya lebih kepada memelihara kebajikan rakyat, terutamanya golongan yang terjejas, yang miskin dan sebagainya. Dan objektif ketiganya lebih kepada menyokong kelangsungan perniagaan, terutamanya perniagaan-perniagaan PKS kecil yang mungkin tidak dapat beroperasi pada masa ini. Baik. Encik Johan, adakah ini boleh dikira sebagai pakej stimulus baru dan kita difahamkan begitu banyak bantuan telah pun disalurkan bagi setiap rangkuman mereka yang memerlukan bantuan ekonomi ini, termasuklah mereka yang bekerja sebagai individu, syarikat dan sebagainya. Adakah ini antara yang boleh dikira sebagai pakej stimulus yang boleh membantu lagi meningkatkan kadar mereka meneruskan kelangsungan ekonomi mereka? Terima kasih, Sofia. Bagi kami, Permai bukan satu pakej stimulus baru. Biasanya bila kita katakan stimulus itu lebih mendorong kepada pakej dengan perbelanjaan untuk mendorong aktiviti ekonomi. Sebenarnya, tahun lepas, kerajaan sudah mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi, prihatin, penjana, PKS Plus, kita prihatin, yang masih giat dilaksanakan. Sebenarnya daripada nilai lebih 300 bilion pakej-pakej tersebut, terdapat masih lagi 100 bilion lagi untuk dilaksanakan tahun ini. Di samping itu, belanjawan 2021 pun dengan peruntukan yang terbesar dalam sejarah yang ringgit Malaysia 322.5 bilion tu baru saja mula dilaksanakan dengan pelbagai projek pembangunan, infrastruktur pengangkutan dan sebagainya. So yang tu pun masih giat untuk dilaksanakan tahun ini. So pakej Permai ini lebih tertumpu memfokus kepada perbelanjaan yang membantu mereka yang terjejas dengan pelaksanaan PKP yang baru-baru ini. Ia melibatkan perbelanjaan sebanyak 15 bilion daripada kerajaan dan seperti mana yang Sofia sebut, dia membantu golongan-golongan yang pelbagai. Sebagai contoh, bagi golongan miskin, kadar baru bantuan kebajikan akan bermula bulan ini, Januari, dan juga akan dilaksanakan bantuan bakul makanan. Bagi golongan B40 pula, bayaran bantuan prihatin nasional dia dah dibuat mulai minggu ini juga, dan bantuan prihatin rakyat yang bernilai 2 bilion, bayaran tersebut akan diawalkan ke bulan depan, pada bulan Februari. Sebenarnya untuk penonton yang mungkin layak untuk bantuan prihatin rakyat, digalakkan untuk mendaftar. Minggu ini juga telah dibuka untuk pendaftaran, boleh pergi ke bpr.hasil.gov.my untuk mendaftar. Bagi golongan pekerja pula dan PKS, program subsidi upah juga telah dilanjutkan. Bagi PKS kecil seperti Makcik Kia, grant khas prihatin RM1,000 akan dibayar. Dan sektor tertentu seperti pelancongan dan juga pengusaha bas, terdapat bantuan-bantuan khusus seperti pengurangan bil elektrik dan bantuan sewa beli.
Baik, Encik Johan, kita melihat kita telah pun hampir memasuki 2 minggu ataupun 10 hari melalui PKP ini. Adakah pakej permai ini diwujudkan khususnya untuk kita melalui hari-hari Perintah Kawalan Pergerakan ini yang setakat ini sehingga ke 4 Februari, adakah ini diwujudkan khas untuk tempoh masa ini ataupun mempunyai perancangan yang seterusnya, Encik Johan? Seperti mana yang Sofia sebut, pakej permai diperkenalkan khusus untuk pengumuman PKP yang sedang dilaksanakan. Seperti mana yang saya jelaskan, dengan peningkatan kes COVID yang mendadak, kerajaan perlu melaksanakan PKP. Dengan itu, pihak kerajaan telah memerlukan untuk menjajarkan keutamaan, pastikan fokus diberikan lebih kepada memerangi isu kesihatan COVID-19 dengan sumber tambahan, membantu rakyat yang mungkin terjejas mata pencariannya dalam tempoh PKP, dan juga dari segi syarikat dan perniagaan yang tidak dapat beroperasi secara biasa. Baik, Encik Johan, pasti ramai yang tertanya kan dengan bantuan yang begitu pelbagai diberikan kerajaan, permai dan kini melalui PKP. Adakah kita perlu risau berkenaan defisit fiskal ataupun hutang negara, ataupun barangkali kemerosotan sedikit sebanyak pertumbuhan ekonomi negara kita berdasarkan apa yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan untuk rakyat? Encik Johan. Saya rasa komitmen kerajaan adalah yang perlu diutamakan selalunya ialah rakyat, dan dengan itu saya rasa komitmen kerajaan ialah supaya tidak berkompromi dalam memastikan kita dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan kepentingan rakyat dan perniagaan, terutamanya PKS, sentiasa terbela. Mungkin dengan keadaan semasa dia memberi tekanan kepada kedudukan fiskal kerajaan, tapi mandangkan ini masih awal tahun, kerajaan akan membuat penjajaran semula berdasarkan keutamaan dan berbelanja dahululah mengikut jumlah yang telah pun diluluskan oleh Parlimen untuk belanjawan 2021. Tetapi isu ekonomi sebenarnya setiap kali dilaksanakan PKP dan dengan aktiviti harian terkawal, sememangnya akan ada impak kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang mungkin kita lebih bimbang bagi pihak kerajaan ialah bagaimana ia mungkin akan menjejaskan pekerjaan dan juga pendapatan rakyat lah. Dan itulah satu perkara yang selalu terpaksa diimbangi lah, isu balancing lives and livelihoods lah, dari segi mengimbangkan dengan isu nyawa dan juga dari segi keperluan harian rakyat. Dan dengan itu saya rasa mungkin yang sangat penting untuk penonton, saya rasa kita semua sebagai rakyat Malaysia perlu bersama-sama cuba mengamalkan SOP penjarakan sosial dan sebagainya supaya kita dapat mendaftarkan lekuk kes COVID, dan jika dapat didaftarkan bilangan kes, ekonomi pula dapat dibuka semula supaya kehidupan seharian dari segi aktiviti ekonomi dapat bermula balik secara lancar. InsyaAllah kita doakan segala yang terbaik untuk kita semua ya. Check and balance itu pasti perlu ada untuk kita menstabilkan keadaan kita supaya future atau masa depan kita boleh diperkukuhkan lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Johan kerana meluangkan masa memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan juga gambaran penuh berkenaan permai. Terima kasih Encik Johan. Terima kasih Sofia. Terima kasih. Itu tadi Encik Johan Mahmud Merican, Pengarah Belanjawan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia.